Okey, soalan nombor 3. Soalan nombor 3 adalah soalan bab set. Form 4, chapter 4 kan? Chapter 4 ke chapter 3? Chapter 4 kan? Chapter 4 adalah soalan set. Kita nak lorek. Okey, A bersilan dengan B kesatuan C. Biasanya kalau awak dah faham kalau siapa-siapa yang mahir buat lorekan, dia buat nombor 1, 2, 3, 4, lepas tu dia list lah A bersilan dengan B kesatuan C ni. Dia label, dia listkan A adalah 1, 2, B 2, 3, lepas tu cari yang sama kat sini. Dapat 2, lepas tu kesatuan C, C adalah 4. So 2 dengan 4 adalah 2, 4. Loreklah 2, 4. Ini siapa yang dah mahir macam ni, buatlah cara ni. Siapa dah mahir tak payah tukar-tukar. Cikgu ajar cara lain. Cikgu ajar macam ni. Cikgu ajar macam ni. Kalau yang ni maksudnya kena. Ni kena. Kalau kesatuan itu adalah dan. So macam ni cikgu nak pronounce benda ni. Ni tengok cikgu nak pronounce benda ni. Cara cikgu pronounce adalah macam ni. A kena B dan C. Ni cara cikgu. Macam ni. A yang ni. Ni A. Kena B. Okey, kat mana yang kena B? A kena B kat mana? Kat sini kan? Ni tak kena, betul tak? A semua tu. Yang kena B, yang cikgu tik tu. Yang tak kena B, cikgu bangkah. Lepas tu, dan C. Dan C yang ni, campur C lah. Ni dah jawapan dia. A kena B dan C. Boleh? Okey, yang ni pula macam ni tak nak pronounce ni. Soalan yang kedua ni. Ni cara cikgu pronounce adalah D dan E yang kena F. Okey, D dan E mana? Ni D, ni E. D dan E. Okey, yang mana yang kena F? Yang kena F, yang ni kena F, yang ni kena F, yang ni kena F, ini tak kena F. Boleh? D, E tu banyak. Yang kena F yang cikgu tik 3 tu. Jadi itulah jawapannya. Boleh? D dan E yang kena F. Siapa-siapa yang mahir dengan kaedah nombor tu, buatlah kaedah nombor. Kali ni pula macam mana nak pronounce ni? J, okay, J, okay. Yang ni pula macam mana nak pronounce ni? Ni maksudnya tak kena K. J tak kena K. Dan L. So J kat mana J? Ni J. Ni J. Yang manakah tak kena K? Yang ni tak kena K. Ni kat sini tak kena. Yang ni kena, ni tak nak. Kita tak nak yang kena K. Kita nak yang tak kena. J tak kena K. Lepas tu dan L. Dan L yang ni. Jadi itu dah jawapan dia. Boleh? Sekali lagi. Cara pronounce dia kat sini. J tak kena K. So J yang ni. Yang tak kena K yang ni. Yang ni kena K tak nak. Kita tak nak yang kena K. Kita nak yang tak kena K. J tak kena K. Lepas tu dan L. Dan L campur L lah maksudnya. Itulah jawapan dia. Ini. Dan sini. Okay, sini pula. Macam mana kita nak pronounce ni? P kena Q. Dan yang ni bukan R lah Dan bukan R. So P kena Q. Ni P. Yang ni P. Okay, yang mana yang kena Q? Ni tak kena, ni tak kena, ni kena. P kena Q kat situ. Lepas tu dan bukan R. Dan bukan R tu campur bukan R. Mana bukan R? Bukan R. Kalau R yang ni R. Yang bukan R luar pada dia. Ini lah. Ini bukan R, ini pun bukan R. Itu jawapan dia. So doreklah kat situ. Ni, yang ni dan juga yang ni. Okey, sekali lagi. P kena Q. P yang ni, yang kena Q yang ni. Itu jawapan dia. Itu P kena Q. Lepas tu dan bukan R. Dan tu kita nak tambah lah maksudnya. Ni jangan padam pula yang ni. Yang ni jangan padam. Jangan padam. Sebab kita nak tambah je. Bila dan ni kita nak tambah. Just nak tambah saja. Nak tambah bukan R. So bukan R, luar pada R lah. Luar pada R yang ni. Ni R. Luar pada R yang ni. Yang ni dengan yang ni. Maka itu dah jawapan dia. Yang ni. Yang ni, yang ni dan yang ni.
Okay. Yang ni pula macam ni tak nak pronounce. Yang ni macam mana nak pronounce ni, kita kena buat dalam perungan dulu kan. So yang ni dia akan jadi bukan U dan V. Bukan U dan V. Lepas tu dan T. Dan T. Dia bukan U dan V. U dan V mana U dan V? U dan V yang ni. U dan V yang ni. Dia kata bukan. Maksud dia tak nak ni lah, tak nak ni. Tak nak ni semua, tak nak ni. Yang nak yang luar ni. Ni nak. Yang luar ni dia nak. Lepas tu dan T. Dan T tu kita nak tambah. Mana dan T? Dan T tu maksud kita nak tambah T. Ni T. Ni kita nak tambah yang ni, nak tambah yang ni. Tambah yang tu. Maka itulah jawapan dia. Jawapan dia adalah di sini. Luar ni. Semua ni dah. Cikgu nak tanya boleh? Ya, tanya ya. Yang D tu kan? Bukan yang kan ada dua yang tengah tu kan? Yang bawah tu bukan ke cikgu? Yang bawah tu nak juga. Nak. Ni je. Kena juga dengan Q cikgu. Sebab dia macam ni, P dan Q. Okay, P dan Q yang ni. P kena Q. Ni P kena Q. P yang ni. Yang kena Q yang ni. Yang ni dengan ni. Okay, boleh faham tak kat sini? P dan Q ni. P kena Q ni. Okay, lepas tu kita nak tambah ni. Bila kesatuan R ni, kita tak boleh padam. Bila kesatuan R tu, kita just nak tambah saja. Dan bukan R. Boleh faham? Dan bukan R. So, luar ni. So, yang tu tak boleh padam lah. Bawah tak boleh padam. Itu jawapan dia. Okay, kalau confuse, awak buat cara yang awak mahir lah sebab ni takut awak baru first day awak dengar ni, takut awak tak faham. Okay, soalan kita sekali lagi yang ni. Sama. Okay, sekali lagi soalan kita yang ni. Yang ni cara pronounce dia adalah bukan U dan V. Tak nak U, tak nak V. Tak nak U, tak nak V. Luar pada tu lah, dia nak dua lah. Luar ni, yang ni, semua ni lah. Semua tu. Lepas tu, yang ni pula apa ni? Dan T, campur T pula. Kalau kesatuan tu kita nak campur. Campur T. Maksudnya yang T kita yang mana belum kena lagi. Yang tak kena lagi yang ni. Ni tak nak campur sekali yang ni. Itulah jawapan dia. So inilah jawapan dia. Lebih kurang macam tu lah. Yang ni pula. Yang ni apa ni? Bukan Y yang kena Z. Y kena Z bukan. Ataupun macam ni Bukan Y kena Z. Y kena Z ke mana? Ni Y. Yang mana kena Z? Y kena Z yang ni. Patutnya itulah jawapan dia kan. Kalau Y kena Z yang tu. Y kena Z yang ni. Y kena Z yang ni. Tiba-tiba dia kata bukan. Dia tak nak benda tu. Maksudnya mana? Dia tak nak ini. Dia tak nak ini. Dia tak nak. So jawapan dia yang ni lah. Ni, yang ni, yang ni, yang ni. Dia tak nak Y dan Z tu. Y kena Z tu dia tak nak. Lepas tu, yang ni pula tak kena X. Yang ni pula tak kena. Tak kena X. Tak nak kena X pula. Mana X? Ni X kan? Ni X kita tak nak. Ni tak nak cancel. Ni pun tak nak. Jadi yang tinggal tu lah. Yang tinggal ini saja. Yang ni. Dan juga yang ni. Mana? Itu jawapan dia. Sekali lagi. Okay, sekali lagi Yang ni cara pronounce dia bukan Y kena Z. Y kena Z yang ni. Y. Ni Y. Kena Z yang ni. Tiba-tiba dia kata bukan. Tak nak benda tu. Maksudnya yang lain lah. Maksudnya tak nak yang ni. Tak nak yang ni. Tak nak ini. Maksudnya yang ni lah. Yang ni. Yang ni. Yang ni. Yang ni. Tak nak itu. Itu tak nak. Lepas tu dia kata pula kat sini. Tak kena X. X pun tak nak juga. So kita buang. Ni tak nak. Ni pun tak nak. So buang. Tinggallah dua tu saja. Yang ni saja jawapan dia. Okay, kalau dah mahir cara lain, pakai cara lain tak ikut cara cikgu lah. Kalau student cikgu banyak soalan lagi kita buat. Dia banyak soalan, awak boleh dapat lah dia punya, boleh grab lah dia punya konsep dia. Cikgu takut dengan 6 soalan ni saja awak tak dapat grab. Kalau kaedah biasa macam mana kaedah biasa? Contohnya satu soalan kaedah biasa. Yang kemungkinan awak dah mahir cara ni, iaitu cara nombor kan, kita buat nombor.
1, 2, 3, 4, 5. X prime bersilang dengan Y bersilang dengan Z prime. Okay, kalau buat cara ni, kita kena buat dalam kurungan dulu. Y adalah 2, 3, 4. Z adalah 4, 5. Jadi kita nak cari yang sama, betul tak? Kalau persilangan ni, cari yang sama. Yang mana sama? Jawapan dia 4. Okay, tiba-tiba ada prime. Tiba-tiba tak nak 4 lah. Dia tak nak 4 tau. So kalau tak nak 4, maksudnya apa? Maksudnya 1, 2, 3, 5 lah. Okay, lepas tu baru kita libatkan yang ni. Bersilang dengan X prime. Apakah X prime? Luar daripada X. Luar daripada X adalah 3, 4, 5. Jadi kita nak cari yang sama lagi kat sini. Jawapan dia 3, 5. So 3, 5. 1, 2, 4 ni padam. Okay, ni pun sama juga. Buat nombor. Kan? Kalau cara nombor lah. Ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Dekat luar ni 6. Okay, macam mana pula kalau ada student, tengok ni, cuba buat. Ada student dia terbuat macam ni. Ni 1, kat luar ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiba-tiba dia terbuat 7 kat luar ni. Boleh tak? Ni sebenarnya boleh. Lebih nombor tak ada masalah. Awak nak buat 1, 7 dekat luar ni, nak buat kat sini 8, kat sini 9, semua boleh. Dia lebih nombor tak ada masalah. Yang salah bila dia tak ada ruangan. Contoh kat sini kan. Yang di dekat ruangan ni tak letak nombor kat sini. Awak tak letak nombor. 1, 2, 3, 4. Kat situ awak tak letak apa-apa. Itu salah lah. Tapi kalau kita letak lebih, contoh kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh sebenarnya, tak ada masalah. 5, 6 kat luar tu 7. Boleh. Lebih nombor tak ada masalah. Jawapan di akhir sama je. Contoh cikgu buat sini. Bagi cikgu buat yang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cikgu buat 7 macam tu. Okey, kita nak buat dalam kurungan dulu. U kesatuan V prime. Okey, kita buat dalam kurungan dulu. So U dengan V. U adalah 3, 4, 5. V adalah 5, 6. Okey, kalau kesatuan kita nak list semua sekali. So 3, 4, 5, 6 lah. 3, 4, 5, 6. Tiba-tiba ada prime. Prime maksudnya tak nak 3, 4, 5, 6. So kalau tak nak 3, 4, 5, 6 apa jadi? 1, 2, 7 je lah. Kan? Tak nak 3, 4, 5, 6. 1, 2, 7 lah. Okay, lepas tu libatkan T. T adalah 2, 3. Jadi sekali lagi. 1, 2, 3, 7. Jadi kita lorilah 1, 2, 3. Ni 1 semua 1 dan 7. Sekali lah. 1 dan 7 sama je sebenarnya. Tapi kita dah buat terlebih. Tak ada masalah. Buat lebih tak ada masalah. Itulah jawapan kita. Jadi itulah kaedah dia. Okey, boleh? Okey. Cuba terus kepada soalan nombor 4. Kalau ada soalan tanya terus Nombor 4, diberi jumlah harga 2 buah buku dan 3 batang pen adalah RM39. Manakala beza harga 5 buah buku dengan sebatang pen adalah RM4. Kirakan harga bagi sebuah buku dan harga sebatang pen. Okey, inilah soalan form 1 sebenarnya. Form 1 bab 6 persamaan serentak, persamaan linear. Kita nak solve dia macam mana ni? Dia kata jumlah harga 2 buku dan 3 batang pen adalah RM39. So 2 buku, 2B campur 3 batang pen adalah RM39. Kenapa campur? Sebab jumlah. Jumlah kita campur. Kita dapat 2 unknown. Nampak tak? Kita ada 2 unknown. B dengan P. Ada 2 unknown. Kalau ada 2 unknown, kita tak dapat solve dia. Kita kena dapatkan satu persamaan lagi. Itu namanya persamaan serentak tu. Yang kedua dia kata dekat sini, manakala beza harga 5 buku dengan sebatang pen. 5 buku. So 5B tolak 1P ataupun tolak P adalah 4. Kenapa tolak pula? Sebab dia kata beza. So beza kita tolak. Kalau jumlah tambah beza kita tolak. Okay, sekarang kita dapat dah 2 persamaan kat sini. Bila dapat 2 persamaan kat sini, kita nak solve dia lah. Nak solve persamaan ni, dia ada 2 cara. Penggantian dengan penghapusan. Satu kaedah lagi matrix.
Matrik tak boleh. Matrik untuk soalan matrik saja. Soalan yang bukan matriks tak boleh guna kaedah matriks. Jadi kena guna kaedah penggantian ataupun penghapusan. Cikgu suka penghapusan. Untuk siapa-siapa yang ambil ADMAT, mungkin dia suka penggantian. Siapa-siapa ambil ADMAT, dia akan suka penggantian. Tapi cikgu nak ajar penghapusan juga sini. Nak buat penghapusan, ni langkah dia. Nak buat penghapusan. Langkah pertama, samakan yang depan ni. Cikgu samakan depan ni. Samakan depan. Lepas tu, kita tolak. Lepas sama depan, kita tolak. Kalau samakan yang tengah ni, boleh juga. Tetapi kalau kita samakan yang P ni, kadang-kadang tolak, kadang-kadang tambah. Kalau kita samakan ni, kita tukar jadi 3 juga ni. Kalau kita samakan yang tengah ni, dia kadang-kadang tolak, kadang-kadang tambah. Dia bergantung kepada dia punya simbol dia. Kalau tak sama, nampak tak? Tak sama. Tak sama simbol, kita kena tambah. Kalau sama, kita kena tolak. Itu kalau kita samakan yang tengah. Tapi kalau kita samakan yang depan, dia boleh dia katakan semua soalan dia akan jadi tolak. Samakan depan, betul tolak. Ataupun kalau nak ingat lagi lah, kalau nak awak kena untuk pengetahuan awak. Tolak ni kalau sama. Sama, kita akan tolak. Kalau tak tambah, untuk tak sama. Tapi cikgu prefer kita jadikan sama lah. Kita kena ni. Samakan depan, lepas tu kita tolak. Cikgu prefer yang tu. Jadi dalam kes kita ni, macam ni tak samakan depan. Yang ni 2B dengan 5B tak sama. So nak samakan 2 darab dengan 5. 5 cikgu darab dengan 2. Nak samakan dia. So kalau 2 dekat atas tu darab dengan 5, everything kena darab dengan 5. Maka dia akan berubah menjadi 10B tambah 15P sama dengan 39 darab 5. Apa tu? 39 darab 5, jawapan dia 195. Okey, yang bawah ni pula 5B darab 2. So kali ni darab 2, semua kena darab 2. So dia akan jadi 10B tolak 2P sama dengan 8. Okay, sekarang ni kita nak, dah sama dah, kita nak tolak. Okay, bila tolak, cikgu syorkan awak buat simbol tolak ke tengah-tengah ni. Antara atas bawah ni ada simbol tolak. Kalau tak buat tolak tu, student pandai pun dia careless juga. Yang pandai pun akan careless kalau tak buat simbol tolak. Okay, so sekarang ni nak tolak 10B, tolak 10B, habislah, terhapuslah. Itu namanya penghapusan. Bila kita tolak, terhapuslah B tu. Lepas tu yang 15 pula, 15 tolak 2, dia akan jadi 17P. 195 tolak 8, kita akan dapat 187. So nak cari P, 187 per 17, kita akan dapat jawapan dia. 11. Itulah harga pen, RM11. Harga pen RM11. So sekarang nak cari harga buku pula. Ambil 11 ni, ganti kat mana-mana boleh. Dekat atas ni pun boleh, dekat bawah ni pun boleh. Suka hati, boleh pilih mana-mana saja. Cikgu nak guna yang bawah tu. So cikgu kena gantikan P ni jadi 11. So nanti dia akan jadi 5B tolak 11 sama dengan 4. So nak cari B lah sekarang ni. Pindahkan 11 jadi tambah. 5B sama dengan 15. Lepas tu B adalah 15 per 5. So dapatlah 3. So cikgu prefer guna kaedah penghapusan untuk mod mat. Kalau add mat, dia guna penggantian lah. Boleh? Itu jawab soalan dia. Okey, soalan 4B sama juga. Encik Yahya membeli 3 tiket wayang dewasa dan 2 tiket wayang kanak-kanak dengan harga RM54. 3 wayang kanak-kanak, 3 dewasa dan 2 kanak-kanak harga RM54. 3 dewasa campur 2 kanak-kanak adalah RM54. Itu persoalan pertama. Yang kedua, harga tiket dewasa ialah RM3 lebih mahal berbanding kanak-kanak. Apa kita boleh faham kat sini? Tiket dewasa RM3 lebih mahal berbanding kanak-kanak. Ada yang kata dewasa adalah RM3 campur kanak-kanak campur RM3. Dewasa adalah kanak-kanak tu campur RM3 sama dengan dewasa. Boleh juga. Ataupun ada student yang kata dewasa ni kalau tolak RM3 akan sama dengan kanak-kanak. Kan dewasa lebih RM3. So kalau kita buang RM3, sama dengan kanak-kanak. Ataupun ada yang kata macam ni. Harga tiket dewasa RM3 lebih mahal tu bermaksud beza.
lebih mahal ke lebih murah ke, itu maksudnya beza. So kalau dia kata dewasa lebih mahal, maksudnya beza dewasa dengan kanak-kanak lah. So dewasa tolak kanak-kanak adalah 3. Semua ni betul, 3-3 ni betul. Buatlah kaedah apa pun, semua betul. Jadi cikgu prefer yang ni. Dewasa tolak kanak-kanak adalah 3. Beza sebenarnya. Lebih mahal ke, lebih murah ke, itu sebenarnya beza. Lepas tu kat sini kita solve lah macam biasa. Samakan depan kan? Samakan depan. Ini kena darab dengan 3. Ni pun darab 3, ni pun darab 3. So dapatlah jawapan dia dan seterusnya lah. Cikgu sebenarnya cikgu nak tunjukkan depan saja. Yang bawah tu buat sendiri. Sebab cikgu dah tunjuk dah satu. Soalan A dah tunjuk dah. Kaedah nak selesaikan. So yang B ni, cikgu tunjukkan dia punya persamaan saja. Lepas tu buat sendiri lah semua sekali. Untuk dapatkan dia punya D dengan K tu. Boleh macam tu? Kalau cikgu tinggalkan kat awak dekat sini. Boleh buat sini Cikgu hanya tunjuk yang ni saja. Persamaan ni dan solve ikut kaedah ni, ikut step ni. Samakan depan, lepas tu tolakkan dia, dapat dah satu jawapan, satu pemuli ubah, yang satu lagi kita gantikan saja. Okey, itu soalan B cikgu tak tunjuk cikgu just bagi persamaan saja kat awak. Okey, soalan C pun sama juga. Dalam rajah di bawah, garis K dan garis M adalah garis lari yang dipotong oleh perlintas T. Ini garis lari. Okey, kita belajar dekat form 1 dulu tentang garis lari, iaitu yang ni. Kita belajar dekat form 1 kalau dua ni selari, sudut A dengan sudut B ni jumlah dia adalah 180. Ini namanya sudut selang-seli. Sudut sepadan. Sudut pedalaman. Ini sudut bentuk U, sudut sepadan. Sudut pedalaman. Allah Akbar. Yang ni lah sudut pedalaman. Kalau yang ni sudut selang-seli. Kalau selang-seli, A dengan B sama. Kalau macam huruf F ni, sudut sepadan. A dengan B pun sama juga. So dia ada 3 bentuk. U, Z, F. U tu sudut pedalaman. Jumlah dia 180. Macam kalau huruf Z ni pula namanya sudut selang-seli. Sudut dia sama nilainya. Yang ketiga macam huruf F, sudut sepadan sama juga. Sama. So dalam kes kita ni bila ada garis lari, nampak tak kat sini? Kita ada sudut selang-seli. Nampak tak sudut selang-seli ni? Y tolak 30 dengan S ni sebenarnya sama. Jadi Y tolak 30 sama dengan X. Jadi kita nak susun supaya dia jadi Y tolak X sama dengan 30. Kita nak duduk kedudukan dia. Pemuli ubah tu kat depan. Nombor kat belakang. So dapat ada 1. Okay, yang kedua adalah di sini. Ni garis lurus. X dengan Y kalau kita jumlahkan, kita akan dapat 180. Dan kita dapat 2 lah. Okay, susun. Kita nak letak dia atas bawah. Y tolak X sama dengan 30. Yang ni pula X tambah Y sama dengan 180. Ni dia tak match. Nampak tak? Y dengan X tak match. So kita kena terbalikkan dia lah. Cikgu terbalikkan yang bawah ni. Yang bawah ni, yang X tambah Y ni cikgu buat Y tambah X. Sebab nak samakan kedudukan dia. Y dengan Y, X dengan X. Okay, lepas tu kat sini kita solve lah macam biasa. Guna kaedah penghapusan tadi. Yang ni kita boleh tolak terus. Sebab Y dengan Y dah sama dah kan. Kita boleh tolak terus. Boleh tolak terus ni. So nanti dia akan dapat. Ni habis. Ni kita akan dapat negatif 2X. Ni pula kita akan dapat negatif 150. So cari S, kita akan dapat 75 positif. Lepas tu nak cari Y, gantikan S75 dekat sini. So kita akan dapat Y tolak 75 sama dengan 30. 30 tambah 75, dapatlah 105. So dapatlah X, dapatlah Y. So nak bagi tahu awak apa dekat dalam soalan kebat ni, ada soalan yang info dia dalam bentuk ayat macam ni. Ada soalan info dalam bentuk ayat. Ni ayat. Dia bagi ayat, awak kena dapatkan persamaan daripada ayat tu. Soalan B pun sama juga. Soalan C pula, kita kena dapatkan persamaan daripada rajah. Nampak tak? Dia bagi rajah. Ni rajah dia, awak kena dapatkan persamaan. Yang pertama, yang kedua. Ada soalan daripada rajah, ada soalan daripada ayat. Itu soalan C. Okey, habis Ada sebarang soalan boleh tanya
Okey, tak ada. Kalau tak ada, kita teruskan dengan soalan nombor 5. Soalan nombor 5 adalah soalan, kejap. Cikgu sebenarnya macam salah bajet masa dah ni. Sepatutnya kita dah pukul 4, kita dah sepatutnya dah lebih daripada separuh. Sepatutnya lah. Sekejap kita ada 10 soalan ni. Tak nak bajet masa sekali lagi. Okey, tak apa, kita laju sikit Sebab sepatutnya pukul 4 juga dah kena habis nombor 5 dah sepatutnya. Okey, tak apa. Soalan nombor 5. Rajah menunjukkan 2 corak jubin lantai yang ditawarkan untuk dipasang di sebuah rumah. Diberi diberi bahawa H adalah kos dalam RM bagi sekeping jubin hitam. Okey, untuk hitam ni kos dia H. Manakala bagi sekeping jubin putih, P adalah kosnya. Maksudnya P ni jubin putih, P kos dia. Okey, dengan menggunakan kaedah matriks, kirakan nilai H dan P. Okey, soalan ni bagi tahu dengan menggunakan kaedah matriks. Okey, soalan ni sebenarnya sama macam soalan tadi. Awak nak kena dapatkan persamaan dia tu. Kita ada H dengan P. H dengan P ni, awak kena dapatkan persamaan dia. So, untuk rajah pertama, berapa H, berapa hitam kita ada ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita ada 12 hitam. Dan putih pula kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 4. 6 kali 4, 24. Kita ada 24 putih. So 12 hitam dan juga 24 putih, kos dia 342. So apakah dia punya persamaan dia? 12 hitam campur 24 putih adalah 342. Itu yang persamaan pertama. Dia bagi rajah, daripada rajah ni kita akan dapat persamaan. Lepas tu yang kedua, sama juga hitam macam mana ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kita ada 20 hitam dan juga putih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 putih. Kos dia adalah 354. Nampak tak, kita ada 2 persamaan. Okey, untuk soalan ni dia kata guna kaedah matriks. Maka kita kena belajarlah macam mana kita nak solve persamaan serentak guna matriks. Dia ada kaedah penghapusan, guna kaedah penggantian dan juga kaedah matriks. Soalan matrik dia kata guna matriks. Maka kat sini kita nak kena susun juga, sama juga Kita susun balik kedua-duanya kat sini. Dia akan jadi 20H tambah 16P sama dengan 354. 12H tambah 24P sama dengan 342. Jangan pula guna kaedah penggantian pula kat sini Ataupun penghapusan jangan pula kat situ. Sebab yang ni dia suruh guna matriks. Jadi kat sini macam kita nak solve soalan dia guna matriks. Kita kena tukarkan dia jadi matriks dulu. Nak tukar jadi matriks dia akan jadi macam ni. 20, 16, 12, 24. Lepas tu HP tu dia akan jadi macam ni. HP. Sama dengan 354, 342. Tukar jadi matriks. Ni kita dah belajar dekat form 5 kan? Bab 2 form 5. Nak cari H dengan P, kita kena alihkan matrik ni ke belakang. Bila alih ke belakang, dia kerja songsang. Dia kerja songsang. Songsang bermula dengan apa? Songsang bermula dengan 1 per AD tolak BC tu. Jangan buat songsang terus. Ada student dia buat macam ni. Pindah ke belakang, dia terus songsang. 24, 20, dan kita 12, ni 16. Ni salah. Sebab songsang bermula dengan 1 per tu. Ni songsang. Jadi 1 per apa? AD tolak BC kan? 20 darab 24, itulah AD. 20 darab 24 tolak BC. 16 darab 12. Lepas tu barulah kita yang terbalik-terbalik tadi. Dia akan jadi 24 dekat atas, 20 kat bawah. Lepas tu 16 dengan 12 tu tak tukar tempat, dia akan tukar simbol. 16 dengan 12 tu akan tukar simbol. Negatif 16, negatif 12. Dan 354 dengan 342 tu kat belakang ni. Lepas tu kat sini kita solve macam biasa lah. Tekan calculator kat sini. Kita akan dapat 20 kali 24 tolak 16 kali 12. Kita akan dapat 288. Dan yang ni kita nak kena darab. Tahu nak darab ni? Kita kena darab baris, darab lajur. Tu cara darab dia. Cara darab matriks bila kita nak darabkan 2 matriks, nak darab matriks, kita mesti darab baris, darab lajur. So 24, 16 tu, 24, 16,
kita nak darab dengan 354 dengan 242. So 24 darab 354, atas darab depan darab atas tambah belakang darab bawah. Negatif 16 darab 342. Depan darab atas, belakang darab bawah. Sama juga yang bawah tu. Depan darab atas, negatif 12 darab dengan 354 tambah belakang darab bawah, 342. Okey, tekan kalkulator sekali lagi. Dalam kurungan tu tekan je kalkulator. 24 darab 354 tambah negatif 16 darab 342. Kita akan dapat 3024. Yang bawah tu pula negatif 12 darab dengan 354 tambah 20 darab 342. Kita akan dapat 2592. Lepas tu 1/288 darab dengan 3024. Kita akan dapat 10.5. 1/28 darab dengan 2592. Kita akan dapat 9 EHP. Okay, lepas tu kita kena keluarkan daripada matriks. Kita keluarkan, oleh itu hitam harga dia RM10.50. Manakala putih harga dia adalah RM9. Itulah jawapan dia. Kita nak solvekan persamaan serentak guna matriks. First, dapatkan persamaan matriks. Sama juga dah dapatkan persamaan. Sama ada maklumat tu diberi dalam bentuk ayat atau maklumat tu dalam bentuk rajah. Ada diberi dalam bentuk ayat. Awak kena fahamkan ayat tu. Daripada ayat tu buat persamaan. Ataupun dia bagi rajah. Macam soalan kita ni lah. Dia bagi rajah. Daripada rajah tu kena dapatkan persamaan. Lepas tu solve lah macam biasa. Okay, ada nak tanya apa-apa boleh tanya Okey, anak-anak semua, ada apa-apa masalah? Tengok betul-betul cara macam mana Cikgu Aziza buat ya. Step by step dia terang dengan cara yang mudah. Jadi kalau ada masalah sila tanya ya. Baik, Cikgu. Okay. Okay, so kita tengok soalan B pula. Aira Ainur Reza telah menyertai satu pertandingan triathlon. Dalam acara larian, Aira telah mendapat 15 markah. Okay, kalau baca soalan tu, Aira dapat markah untuk larian 56, Ainur 72, Reza 62. Itu acara larian. Acara berbasikal ada markah-markah dia. Aira, Ainur, Reza. Acara berbasikal. Acara renang pun sama juga. Aira ada markah, Ainur ada markah, Reza pun ada markah. Dengan menggunakan kaedah matriks. Dia kata kat situ, kaedah matriks, cari pemenang bagi pertandingan ini. Nak cari pemenang, kita kena tahu jumlah markah lah kan. Nak tahu jumlah markah, kita kena tambahlah semua markah. Nak tahu jumlah markah, tambah semua dia. Tapi jangan tambah macam biasa. Soalan ni kata guna kaedah matriks. Maka kita kena buat matriks lah soalan ni. Okey, kita ada 3 acara kan. Ada acara larian, berbasikal dengan juga renang. So kita ada tiga acara. Larian, basikal, renang. Okey. Kita ada 3 orang, Aira, Ainur, Reza. Jadi sekarang ni kita nak buat macam mana? Kalau kita buat yang ni pun boleh kalau nak buat macam ni. Aira 56, Ainur 72, Reza 62. Ini acara larian. Kita nak buat dalam bentuk menegak macam ni. Ataupun kalau nak buat macam ni pun boleh juga. 56, 72, 62. Boleh juga. Suka hati awak. Tak kisah. Dia punya orientasi dia. Nak buat melintang ke menegak suka hati. So cikgu nak mudah cikgu buat yang ni lah. Sebab ni senang sikit kita nak manage. Cikgu buat menegak macam ni Okay, ini larian. Lepas tu nak campur dengan berbasikal. Basikal, Aira 80, Ainur 70, Reza 58. Acara renang pula, Aira 75, Ainur 68, Reza 85. Kita nak jumlahkan dia. Inilah kaedah matriks. So kalau nak tambahkan yang ni, maka kita boleh tambah direct lah. 56 tambah 80 tambah 75, 72, 70, 68, 62, 58, 85.
So kita akan dapatlah jawapan dia. Tekan kereta lah. 5, 6, 80, 75 dapat 211 untuk Aira. 72, 70, 68, 210 untuk Ainur. 62, 58, 85 dapat 205. Ini adalah Aira, Ainur, Reza kan? Aira, Ainur, Reza, dan kita kena keluarkan semula daripada matriks kita ni. Kita kena keluarkan. Lepas tu baru awak bagi tahu. Oleh itu Aira 211 markah. Ainur 210. Reza 205. Maka pemenangnya ialah Aira. Boleh. Dia kata guna keadaan matriks. Maka kita kena tunjukkan matrik lah. Nak buat matrik menegak macam ni pun boleh. Nak buat melintang pun boleh. Sebab last kali kita nak kena keluarkan balik daripada matrik. Last kali nak keluarkan semula. Okay, soalan ni kita nakkan buat penambahan. Dia punya operasi dia tambah. Okay, soalan C. Kalau tak sebab salin nanti rujuk video rakaman. Soalan C. Jadual di bawah menunjukkan jumlah unit saham yang dibeli oleh Suresh dan Wong. Okay, Suresh beli saham FGV, POS dengan Iris. Wong pun sama juga, FGV, POS dengan Iris. Diberi harga seunit saham FGV ialah RM1.50, POS RM3.25 dan Iris 53 sen. Dengan menggunakan kaedah matriks, hitungkan jumlah pelaburan yang dibuat oleh mereka berdua. Nak cari jumlah pelaburan. Jumlah pelaburan maksudnya kita nak kena darab lah kan. Suresh beli 400 saham FGV. Satu saham FGV harga dia RM1.50. So kita nak kena darab lah untuk dapatkan jumlah harga bagi FGV tu, jumlah saham dia. Jumlah pelaburan dia. So kita nak kena darab. Okay, kalau nak darab awak kena tahu. Kalau tambah tolak, kita kena buat matrik yang sama. Kalau tambah tolak, kalau kita buat macam ni, so ini pun macam tu. Kita kena buat sama. Dia punya peringkat dia sama. Yang ni berapa peringkat dia ni? Ni peringkat dia 3 darab 1 kan? 3 baris 1 lajur. Dia punya peringkat dia baris darab lajur kan? Ni pun sama juga 3 darab 1. 3 darab 1. Peringkat dia. 3 baris 1 lajur. Kalau kita nak tambah atau tolak, mesti sama peringkat dia. Okey, kalau kita nak darab, awak nak kena tukar jadi matriks ni lah. Kalau nak darab macam ni, apakah kaedah darab matriks? Kalau nak darab matriks, dia mesti macam ni. Kalau nak darab matriks, dia mesti baris darab lajur. Maksudnya, bilangan baris dengan bilangan lajur tu mesti sama. So, kalau awak buat macam ni, awak buat macam ni 400, 300, 2000 ni. Okey, ini baris. Untuk yang sekejap saya buat ni. Ni Suresh, ni Wong. 620, 110 dengan 1500. Okey, yang ni awak nak buat macam mana? Yang harga dia ni. Kita nak darab ni, nak darab saham dengan harga dia kan? Unit dengan harga dia. So nak darab awak kena buat, kalau yang ni baris, kalau ini baris, yang ni baris, maka yang ni awak kena buat lajur. Maksudnya FGV tu RM1.50, yang POS tu 325 kena buat bawah ni. Dia macam tu. Lepas tu Iris 53 sen, 0.53. Dia kena macam tu. Barulah kita boleh darab. Kalau buat macam ni salah. 325 053 ni salah. Kalau ambil yang ni nak darab benda ni salah. Tu cara susun tu dah salah. Sebab bila nak darab matriks, awak kena tahu kaedah darab dia. Kaedah darab matriks yang ni. Baris darab lajur. So kalau yang ni awak dah buat baris, maka awak kena buat laju lah kat sini. Ni awak kena buat 150, 325 dengan 053. Ini baru boleh darab. So macam mana nak darab dia? Nak darab dia adalah baris darab lajur. Sekejap cuba besar sangat ni. Cuba kecil sikit. Okey, ni cara darab dia macam ni. Cara darab dia adalah macam tadi saya cakap ni. Depan darab atas. Tengah darab tengah. Belakang darab bawah.
Depan darab atas, kan pasangan ni lah, depan dengan atas, tengah dengan tengah, belakang dengan bawah. Jadi 400 akan darabkan dengan RM1.50 tambah 300 darab dengan RM3.25 tambah 2000 darab 53 sen. Bila awak tekan kalkulator, awak akan dapatlah jumlah pelaburan Suresh tu. Ini Suresh. Wong pun sama juga. Wong 620, depan darab dengan atas. Tengah darab dengan tengah. Belakang darab dengan bawah. Tekan kalkulator. Awak akan dapatlah jumlah pelaburan Suresh, jumlah pelaburan Wong. Lepas tu kena keluarkan daripada matriks. So 400 darab RM1.50, 300 darab 3.25, 2000 darab 0.53. So kita akan dapat pelaburan Suresh 2635. Untuk Wong pula 2082.5. Kalau cikgu salah tekan kalkulator, bagi tahu So oleh itu kena keluarkan daripada kalkulator, daripada matriks. Oleh itu Suresh punya pelaburan adalah RM2635, Wong punya pelaburan RM2082.50 sen. Itu jawapan dia. Dia punya signifikan ni, benda yang penting awak kena tahu kat sini adalah cara susun. Bila kita nak darabkan yang ni, nak darabkan yang ni dengan yang ni, nak darabkan, awak kena tahu macam mana kita nak susun dia. Sebab tu kena tahu bila nak darab, mesti baris darab lajur. Kalau tambah tolak, mesti sama. Nampak tak ni? Kalau tambah tolak, mesti sama. Kalau buat menegak, menegaklah semua sekali. Kalau melintang, melintanglah semua sekali. Tambah tolak mesti sama. Darab bahagi, kalau darab, dia mesti baris dengan lajur. Okey, habis. Soalan nombor 5. Soalan matriks. Okey. Soalan nombor 6. Soalan nombor 6 adalah soalan form 4 keberangkalian. Form 4 bab 8 ke bab 9? Bab 9. Bab 9 keberangkalian. Okey. Soalan nombor 6. Satu nombor diberi secara rawak daripada set S. Okey, set S nombor-nombor dia 10 hingga 20. Okey, sebenarnya 10 tak termasuk 10 tak termasuk, 20 pun tak termasuk. Nombor-nombor dia adalah 11 hingga 19 saja. 10 tak termasuk, 20 tak termasuk. Lepas tu soalan tu suruh cari keberangkalian mendapat nombor gandang 3 atau nombor ganjil. Dapat nombor 3, gandang 3 atau nombor ganjil. Okey, untuk selesaikan keberangkalian ada dua kaedah. Kaedah ruang sampel, kaedah formula. Kaedah ruang sampel, kaedah formula. So kalau kita buat ruang sampel, saya tunjukkan kaedah ruang sampel dulu. Soalan pertama, kaedah ruang sampel Ruang sampel. So apakah ruang sampel dia? Ruang sampel dia 11 hingga 19 lah. Itulah ruang sampel dia. Okey, kita nak listkan peristiwa. Dia kata mendapat gandang 3 atau nombor ganjil. So apakah peristiwa dia? Peristiwa yang dapat gandang 3 atau nombor ganjil. So apakah nombor-nombor yang mana di antara 11 hingga 19 ni, dari 11 hingga 19 ni, benda tu adalah gandang 3 ataupun ganjil. Okey, kita ambil tengok satu persatu. 11. Okey, 11 bukan gandang 3, tetapi 11 adalah ganjil. Maka 11 tu boleh. Sebab kita nak gandang 3 atau ganjil. So 11 adalah ganjil, boleh. Okey, lepas 11, 12. 12 adalah gandang 3. Boleh, 12 boleh sebab gandang 3. Dia nak gandang 3 atau ganjil. Lepas tu 13. 13 boleh sebab ganjil. Okey, 14. 14 tak boleh. 14 ganjil pun bukan. Gandang 3 pun bukan. Gandang 3 tu maksudnya sifir 3. Gandang 3 adalah sifir 3. So 14 tak boleh. 15 boleh sebab 15 tu gandang 3. Dan 15 pun ganjil juga. Dua-dua boleh. 15 tu dua-dua syarat dipenuhi. Dia nak salah satu syarat. Gandang 3 atau ganjil. 15 tu dua-dua sekali. Lagi boleh lah maksudnya. 15. 16 tak boleh. Gandang 3 pun bukan, ganjil pun bukan. 17 boleh sebab ganjil. 17 boleh ganjil. 18 boleh sebab gandang 3. 19 boleh ganjil. Maka itulah jawapan dia. Itulah peristiwa dia. Kita nak cari keberangkalian. Apakah formula keberangkalian? Keberangkalian gandang 3 atau ganjil
gandaan 3 atau ganjil adalah bilangan gandaan 3 atau ganjil per bilangan semua. So, berapakah gandaan 3 atau nombor ganjil yang kita dapat? Kita dapat ni lah, kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, kita dapat 7 daripada semua sekali nombor di antara 11 hingga 19 ada 9 nombor kan. So, 7/9. Itulah jawapan dia. Ini kaedah ruang sampel. Kita listkan apakah peristiwa dia. Peristiwa dia gandaan 3 atau ganjil. So, inilah nombor-nombor dia. Gandaan 3 atau ganjil, ini nombor-nombor dia dan cari kebarangkalian. Kebarangkalian dia adalah 7 daripada 9. Ini kita guna kaedah ruang sampel. Yang kedua, cikgu nak tunjuk kaedah guna formula. Okey, dia kata atau. Okey, bila atau, formula dia formula penambahan. Kebarangkalian gandaan 3 atau tu sebenarnya dia buat dalam bentuk ni simbol dia, ni atau. Simbol atau. Atau ganjil, formula dia adalah kebarangkalian gandaan 3, kalau atau kita kena tambah kebarangkalian ganjil, lepas tu kena tolak kalau ada yang sama. Kena tolak gandaan 3 bersilang dengan ganjil kalau ada. Ini formula penambahan. Ini formula umum dia. Formula umum dia macam ni. Kalau dia kata cari kebarangkalian A atau B, katakan kebarangkalian A atau B. Apa formula dia? Ini formula dia. Kebarangkalian A atau B adalah kebarangkalian A campur kebarangkalian B tolak dengan kebarangkalian A dan B. Ini formula umum. Ini formula umum untuk penambahan. Kalau atau kita kena tambah. Jangan lupa kena tolak juga. Bukan tambah saja, bukan tambah saja. Kita kena tolak yang sama kalau ada. Dalam kes kita ni. Gandaan 3 apa gandaan 3? Gandaan 3 adalah CP3 lah kan? Apa CP3? CP3 di antara 11 hingga 19. 12, 15, 18. So gandaan 3 ada 3 kan? 3 daripada 9. Okey, ganjil pula. Ganjil dari banyak mana? Di antara 11 hingga 19. Ganjil adalah 11, 13, 15, 17, 19. So ganjil ada 245/9. Okey, tolak dengan yang sama. Ada tak yang sama? Ganjil dengan gandaan 3 tu sama. Ada tak? Ada. Jawapan dia adalah 15. Nampak tak kat sini? Yang ni pun ada 15. Ini pun ada 15. Itu kira sama ni. Yang sama. Ganjil pun ada, gandaan 3 pun ada. Tu ada 1 lah. 1 daripada 9. So, tekan kereta, awak akan dapat juga dekat sini 7/9. Boleh juga. Nampak tak? Jawapan sama je. Nak guna kaedah ruang sampel pun boleh, 7/9. Nak guna formula pun boleh, 7/9. Boleh? Nak buat soalan kebarangkalian ada 2 kaedah. Sama ada guna formula ataupun guna ruang sampel. Ruang sampel atau formula. Okay, itu soalan A. A1. Okey, soalan A2. A2 dia kata mendapat nombor genap dan gandaan 4. Ni cikgu nak buat guna ruang sampel dulu. Soalan yang kedua, genap dan gandaan 4. Ruang sampel dia 1 hingga 19 lah kan? Ruang sampel 11 hingga 19. Itu ruang sampel. Okey, peristiwa. Peristiwa dia kata apa tu? Dia nak genap dan gandaan 4. Dia nak kedua-dua. Genap pun nak, gandaan 4 pun nak. Okey, 11 tak boleh. 11 bukan genap dan bukan gandaan 4. 12 boleh. 12 genap, 12 juga gandaan 4 boleh. Apa lagi? 13 tak boleh, 14 tak boleh, 15 tak boleh, 16 boleh sebab 16 tu genap dan gandaan 4 boleh. 17 tak boleh, 18 tak boleh, 19 tak boleh. So itulah jawapan dia. So yang genap dan gandaan 4 ada 2 saja. So kebarangkalian dia adalah 2 daripada 9. Ini jawapan dia.